Ya, sudah kembali menerusi Ramai Pagi edisi hari ini, dan kalau tadi kita mengikuti wawancara mengenai dengan Hari Terbuka KPSB, dan sekarang kita akan mengikuti segmen Biro Mencegah Rasuah, di mana pada pagi ini kita akan berbicara mengenai dengan penyiasatan bahagian 2, ya. Dan alhamdulillah pagi ini kita bersama dengan Yang Mulia Puan Aja Suhana binti Haji Sudin, iaitu pengarah Biro Mencegah Rasuah. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar? Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah, ya. Jadi Puan, ya, kita akan berbicara mengenai dengan penyiasatan bahagian kedua, ya. Yang pertama telah pun Puan terangkan pada 2 minggu yang lalu, dan jadi Puan sebagai mukadimah, mungkin boleh Puan terangkan sedikit mengenai dengan bahagian 2 ini. Terima kasih. Selamat pagi Intan dan Wali, ya. Ya. Dan selamat pagi kepada semua penonton Ramai Pagi pada hari ini. Bertemu kita lagi dalam sesi keempat wawancara Ramai Pagi bersama Biro Mencegah Rasuah. Di sini saya akan meneruskan lagi pemberian pengetahuan undang-undang mengenai dengan rasuah. Dalam kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan kepada semua rakyat negara Brunei Darussalam. Topik pada hari ini penyiasatan bahagian kedua, Powers of Investigation, di bawah Akta Pencegahan Rasuah, Kanun Peraturan Jenayah dan Akta Keterangan. Mungkin saya recap sedikit. Secara umumnya, rasuah merupakan satu perbuatan memberi atau menerima suatu bentuk wang atau bukan wang sebagai upah atau imbalan melakukan satu perbuatan yang mempunyai kaitan dengan bidang tugas seorang itu. Rasuah bukan saja berbentuk wang tunai tetapi juga pemberian hadiah, bonus, perkhidmatan, diskaun pinjaman dan sebagainya. Kesalahan di bawah Akta Pencegahan Rasuah merangkumi kesalahan mengemukakan tuntutan palsu, penjawat awam salah guna kuasa, misconduct in public office, penjawat awam memiliki harta yang tidak terjelas, possession of unexplained property. BMR juga mempunyai bidang kuasa untuk menyiasat kes-kes prescribed offences ataupun kesalahan yang ditetapkan. Iaitu kanun hukuman jenayah, penal code, perintah custom dan kes-kes pembersihan wang haram, money laundering di bawah perintah mendapatkan kembali aset jenayah 2012 Criminal Asset Recovery Order. Ya, baik. Berbalik semula kepada topik kita pada pagi ini. Jadi, apa yang ingin dikongsikan di sebelah pagi ini? Silakan, Puan. Terima kasih. Pada sesi lepas, saya telah membincangkan kuasa menangkap tanpa waran, kuasa melepaskan tangkapan dengan jaminan atau bond, kuasa menggeledah dan bantuan, tanggungjawab untuk memberi penyertaan yang betul. Dan hari ini insyaAllah saya akan sambung lagi dengan topik larangan mengenai dengan harta, penyerahan dokumen perjalanan, kuasa BMR untuk memanggil saksi, kuasa soal siasat, pengambilan statement, dari catatan gambar dan raja. Baik, mungkin ada case study yang ingin dikongsikan bersama kita pada pagi ini. Silakan, Puan. Terima kasih. Di sesi lalu kerana kesetukan masa, saya tidak sempat memberikan case study pada hari ini. InsyaAllah saya akan muatkannya dengan sesi awal. Mula-mula saya ingin berceritakan pasal kes-kes yang baru terjadi, ya, baru minggu lepas terjadi. Dalam kes menghalang pegawai Biro Mencegah Rasuah menjalankan tugas. Iya, baik. Mengenai kes tersebut, mungkin boleh disampaikan. Okey. Saya pernah dalam sesi lalu saya bercakap tentang situasi kejadian suspek melawan, menentang atau cuba untuk menggertak dari ditangkap dan lari dari tahanan. Dan pada hari ini saya ingin mengkongsikan dan menyambung lagi dan menegaskan bahawa kesalahan menghalang pegawai BMR dari menjalankan tugas adalah kesalahan bukan saja dibuat oleh suspek, tetapi kepada mana-mana saja orang yang menghalang seperti ahli keluarganya, misalnya ibu bapa, adik-beradik, bersikap kasar, tidak memberi kerjasama, memaki hamun, mengancam, melakukan kecederaan pada pegawai dan merosakkan harta benda kerajaan adalah menjadi kesalahan berat yang membawa hukuman penjara, denda dan sebatan. Saya kongsikan paparan slide. Ya, kita saksikan bersama poster yang disediakan pagi ini. Ini dia. Ini adalah paparan slide yang saya kongsikan dari Instagram dari salah sebuah akhbar tempatan Ketane.
Kejadian berlaku pada 16 Februari dan dibawa ke mahkamah pada 18 Februari. Pada minggu lepas, seorang bapa dan kakak kepada seorang yang dicari, seorang suspek, telah menghalang pegawai-pegawai BMR dari menjalankan tugas dengan mendatangkan kecederaan kepada seorang pegawai, marah-marah, menghambat kereta BG, kereta kerajaan dengan batang penyapu dan menghempas-hempas kereta dengan tangan mereka. Bapa dan anak tersebut tadi ditangkap, di lock up di balai polis selama 48 jam dan pada 18 hari bulan Februari dibawa ke mahkamah untuk didakwa di bawah hukuman kanun jenayah kerana menyebabkan kecederaan kepada pegawai kerajaan tersebut, merosakkan kereta kepunyaan kerajaan dan menghalang pegawai kerajaan dari menjalankan tugas. Bapa dan anak tersebut masa ini dilepaskan dengan ikat jamin mahkamah. Pada masa ini saya belum dapat lagi mengulas dengan lebih panjang sebab kes masih dalam proses penyiasatan dan belum selesai perbicaraan. Kita akan mengikuti seterusnya. Itu dia ya. Dan Puan mungkin boleh berkongsi kepada penonton kita mengenai dengan kes rasuah yang melibatkan agensi penguasaan undang-undang ini. Terima kasih. Mahkamah mengambil serius rasuah yang dilakukan oleh semua pegawai agensi penguasaan undang-undang. Kes-kes yang pernah ditangani oleh BMR adalah seperti yang dilakukan oleh anggota beruniform seperti polis, custom, immigration dan lain-lain. Saya kongsikan dalam satu kes rayuan yang Ahmad Arif, Ketua Hakim, menyatakan seperti berikut, seperti yang tertera di slide. Ini adalah rayuan ke Mahkamah Tinggi. Kepercayaan, saya terus translate, kepercayaan orang awam terhadap pasukan polis akan terhakis jika kesalahan jenayah yang dilakukan oleh anggota dibiarkan. Deterrence, pencegahan adalah sebagai satu pertimbangan utama dalam hukuman jenayah yang dilakukan oleh anggota polis, bukan saja anggota polis, yang ditekankan oleh Ketua Hakim adalah juga anggota agensi penguasaan dan hukuman berat akan dikenakan sebagai pengajaran kepada semua. Saya kongsikan lagi satu slide. Seterusnya. Ini adalah rayuan ke Mahkamah Tinggi mengenai dengan kes menerima rasuah dari penyeludup rokok dan minuman keras. Di mana pesalah telah dihukum penjara 3 tahun dan membuat rayuan kepada Mahkamah Tinggi. Yang mana yang Ahmad Arif, Ketua Hakim, mengatakan sepatutnya pegawai kastam adalah bertanggungjawab ke atas pencegahan kes penyeludupan barang tegahan. Tapi sebaliknya, dialah yang telah menyalahgunakan kuasa dan dialah yang membolehkan penyeludupan berlaku dengan menerima rasuah sebagai ganjaran. Yang Ahmad Arif juga menyatakan bahawa sikap jenayah yang dilakukan oleh anggota kastam jika tidak dibendung akan membawa kehancuran kepada seluruh perkhidmatan kastam dan sekali lagi menegaskan bahawa hukuman berat adalah perlu untuk menghalangnya dan hukuman 3 tahun adalah dikekalkan. Ya. Jadi Puan, apakah antara contoh-contoh hukuman yang pernah dijatuhkan oleh mahkamah terhadap pesalah-pesalah dari agensi penguatkuasaan ini? Slide seterusnya saya kongsikan. Kes ini, kes satu terjadi pada tahun 2013. Ya, anggota polis meminta satu laptop dari mangsa sebagai ganjaran untuk tidak melaporkannya berdua-duaan di dalam kereta bersama seorang perempuan. Mangsa cuma satunya takutnya kalau dilaporkan oleh polis aninya akan menjejaskan permohonannya kerakyatan. Mangsa tapi berani melaporkan ke BMR dan anggota polis tersebut dihadapkan ke mahkamah dan dijatuhkan hukuman 12 bulan penjara. Ia meminta satu laptop. Hukumannya 12 bulan penjara. Saya kongsikan juga kes nombor 2 terjadi pada tahun 2007. Anggota polis menahan mangsa kerana memandu kereta menggunakan telefon bimbit dan tidak memakai seat belt. Ia meminta RM40 dari mangsa untuk tidak mengambil tindakan dan mangsa melaporkan ke BMR dan polis tadi dihadapkan ke mahkamah 12 bulan penjara. Saya kongsikan lagi kes ketiga. Dalam tahun 2011 di mana 2 anggota polis meminta RM4,000 daripada 2 mangsa sebagai ganjaran untuk tidak melaporkan mereka berdua-duaan di dalam kereta dan dihadapkan ke mahkamah dihukum penjara 18 bulan.
Dan kes keempat terjadi pada 2014. Maklumat diterima bahawa seorang pegawai polis telah menerima sebuah kereta Toyota Hilux dari seorang lelaki asing yang telah di blacklist yang kata ni, yang mana pegawai tadi telah memohon kepada immigration supaya lelaki asing dibenarkan masuk ke negara ini dengan alasan untuk diperlukan untuk penyiasatan. Pegawai polis dihadapkan ke mahkamah dan dijatuhkan hukuman 30 bulan penjara. Baik, alhamdulillah. Ya, itulah yang dapat sama-sama kita ketahui ya, dan juga dengarkan kes tadi dan juga di antara kes kesalahan rasuah yang melibatkan pegawai penguatkuasa undang-undang ya. Baik, untuk berikutnya ini mungkin kita boleh melanjutkan lagi perbincangan kita di sebelah pagi ini dengan topik utama kita, kuasa penyiasatan BMR. Terima kasih. Penyiasatan BMR selalunya akan melibatkan financial investigation yang mana pendapatan, gaji dan harta suspek akan dikaji. Dalam hal ini semasa penyiasatan dijalankan, kewangan suspek boleh disekat, misalan larangan dari mengeluarkan wang dari bank account suspek. Kuasa adalah di bawah bab 23B dan arahan ini dikeluarkan oleh pihak pendakwa raya. Dan siapa saja yang melanggar arahan ini adalah melakukan kesalahan dan boleh didenda RM50,000 ataupun nilai harga yang dilenyapkan itu atau yang lebih tinggi dan penjara 3 tahun. Kuasa-kuasa lain dalam penyiasatan adalah kuasa menahan dokumen perjalanan seperti pasport suspek di bawah bab 23C. BMR boleh memohon perintah mahkamah supaya pasport diserahkan kepada BMR dan gagal untuk menyerahkan pasport itu adalah satu kesalahan. Semua kesalahan Akta Pencegahan Rasuah adalah kesalahan yang boleh ditangkap tanpa waran ataupun namanya seizable offence, dan menurut prosedur jenayah bab 19 kuasa menyiasat BMR adalah sama seperti kuasa menyiasat polis di bawah kanun peraturan jenayah. Saya sambungkan lagi bab 115 Kanun Peraturan Jenayah, pegawai penyiasat boleh secara bertulis memanggil mana-mana orang sebagai saksi untuk membantu siasatan, dan jika ia gagal untuk hadir adalah menjadi kesalahan dan boleh ditangkap, dikeluarkan waran tangkap oleh mahkamah. Dan bab 116 kalau sudah dipanggil itu di soal siasat secara lisan mengenai dengan pengetahuannya tentang kes itu, dan saksi itu mestilah memberi pernyataan atau statement akan dicatat dan hendaklah menyatakan perkara yang benar, yang mana statementnya itu akan direkod, dibacakan, dan kalau ada pembetulan apa semua ditandatangani oleh orang tadi itu. Dan juga dalam prosedur jenayah, pernyataan atau statement yang dibuat termasuk mana-mana orang, including tangkapan, sama ada ia pengakuan atau indah, lisan atau bertulis, adalah bukti dalam perbicaraan sebagai admissible dan boleh digunakan di dalam proses perbicaraan cross examination dan impeaching his credit. Dan juga bab 122 pegawai penyiasat boleh mencatat diary penyiasatan, tarikh, jam, arahan, bermula, tempat, orang disiasat dan keputusan yang diperolehi. Dan juga pegawai penyiasat boleh mengambil gambar, gambar tempat kejadian, gambar orang, gambar rampasan, melukis rajah dan lain-lain. Baik, alhamdulillah. Ya, itulah kita ketahui bersama ya mengenai dengan kuasa-kuasa Biro Pencegahan Rasuah ya. Baik, kita berhenti seketika. Kita akan kembali selepas ini dengan perbincangan selanjutnya. Sudah, kita masih lagi dalam segmen Biro Mencegah Rasuah dan kita lanjutkan lagi perbincangan kita pada pagi ini. Dan kalau tadi Puan telah menerangkannya mengenai dengan sedikit mengenai dengan penyiasatan, kuasa penyiasatan, dan seterusnya, apakah tujuan penyiasatan dan pengumpulan bukti ini? Terima kasih, Intan. Tujuan penyiasatan adalah untuk mencari bukti. Bukti-bukti yang diperolehi oleh pegawai penyiasat akan dikumpulkan dan untuk dihadapkan ke mahkamah dalam perbicaraan. Bukti-bukti ini adalah untuk dikemukakan di mahkamah, dilihat dan diteliti oleh mahkamah sama ada bukti mencukupi untuk disabitkan kesalahan atau tidak. Di bawah Akta Keterangan Evidence Act, bukti termasuk semua kenyataan yang didengar di mahkamah melalui saksi-saksi yang dipanggil, oral evidence atau saksi lisan. Bukti juga adalah termasuk dokumen yang dikemukakan di mahkamah untuk diperiksa dan diteliti, documentary evidence.
atau bukti dokumen yang kita ni, dan gambar, lukisan, raja, peta, rakaman video, audio, semua adalah misalnya bukti yang diperolehi oleh pegawai penyiasat untuk tujuan perbicaraan. Sebagai references juga, saya mempersilakan penonton, terutamanya pelajar, untuk mendalami lagi pengetahuan undang-undang dengan lebih lanjut dengan melayari sesawang Biro Mencegah Rasuah, Pejabat Peguam Negara, Kehakiman Negara untuk mendapatkan maklumat kes perbicaraan dan teks penuh Akta Pencegahan Rasuah, Kanun Hukuman Jenayah, Kanun Peraturan Jenayah dan Akta Keterangan. Di sini saya paparkan website yang perlu habis kita boleh melihat sendiri ya untuk mendapati maklumat lanjut. www.scb.gov.vn, Judiciary. judiciary.gov.bn dan www.agc.gov.bn ya. Ya. Dan Puan mungkin boleh kongsi kepada penonton kita di mana untuk melaporkan mengenai dengan kes-kes rasuah ini. Okey, pihak ABMR mengelulukan bis kita semua untuk melaporkan mana-mana kesalahan rasuah dan untuk melaporkan di pejabat Biro Mencegah Rasuah di bandar seperti yang tertera, dan juga pejabat Biro Mencegah Rasuah cawangan Kuala Belait. Ya, ini di daerah Brunei Mara ya. Dan ini di daerah Kuala Belait. Iya, baik. Alhamdulillah ya. Melaporkan ya sebarang kes rasuah di sana ya. Jadi ribuan terima kasih kita ucapkan buat Yang Mulia Daeng Hajah Suhada Haji Sudin, Pengarah Biro Mencegah Rasuah, bersedia bersama kita pada pagi ini ya, melanjutkan perkongsian mengenai dengan tadi ya kuasa penyiasatan Biro Mencegah Rasuah. InsyaAllah ada kesempatan kita akan bersama lagi di lain waktu dengan topik yang lain pula ya. InsyaAllah. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.